Selamat datang kepada yang baru masuk live. Saya nak ucapkan terima kasih kerana join live kami. Sebelum saya start, saya nak minta lah untuk anda semua untuk share kepada rakan-rakan ke, ahli keluarga ke, share dulu bagi ramai masuk live ni. Bila ramai nanti baru kita start Kita tunggu je orang lain masuk. Sekarang dah ada 4 orang yang menonton. Terima kasih. Saya nak minta tolong sharekan live ni lah supaya lagi ramai orang boleh masuk. Sebelum kita teruskan dengan topik kita. Kan baru-baru ni kita dengar yang ada varian baru kan untuk COVID. Varian dia nama Omicron kan. So untuk Omicron ni dia orang kata lebih berbahaya lah sebab dia mudah tersebar melalui udara, airborne. So tapi dia punya efek tu dekat kita tak tahu lagi sebab dia tak banyak data lagi. So kena berhati-hatilah. Saya pun ada terbaca juga yang nama varian-varian untuk COVID, virus ni dia ambil daripada perkataan Greek. So sekarang dia dah Omicron dan ada orang macam persoalkan lah kenapa WHO ni dia skip ada dua nama iaitu new dengan she. WHO dia ada cakap yang dia skip huruf new tu sebab dia hampir sama dengan perkataan new ataupun baharu dalam bahasa Inggeris. Dan untuk perkataan she ni pula dia skip sebab dia kata dia tak nak orang lain ataupun culture lain offended lah sebab she tu kan nama orang Cina kan. So dia skip, dia menggunakan nama Omicron. Kita tunggu dulu. Siapa yang baru join tu terima kasih. Saya nak minta semua untuk share lah live ni. Siapa yang dah masuk tu korang dah makan ke pagi ni? Kalau dah makan cuba komen sikit. Saya nak tengok komen tu meriah lah kalau boleh. Saya dah makan pagi tadi tapi awal tadilah pukul 7. Sekarang dah pukul 12.30, 12.40 ni saya dah lapar lah. Cuba komen sikit korang makan apa tadi. Belum, Badrul Amin. Kejap lagi pukul 1 dah boleh makan kot. Komen sikit. Jangan komen sikit, komen banyak lah. Nanti meriah sikit live ni. Saya sarapan Milo je. Air Milo ke Melo? Kalau boleh sarapan tu ambil yang berat sikit lah. Kalau tak sempat minum air, minum teh ke, tu pun dah cukup lah. Saya makan angin je tadi. Aduh, jangan macam tu. Jangan makan angin je. Nanti perut masuk angin nanti tak boleh nak kerja, nak study kan. Kalau boleh pagi-pagi tu kita breakfast dulu lah. Saya rasa cukup dekat situ saja. Hari ni kita nak bersembang ataupun kita nak bercerita tentang AI. Korang tahu tak AI tu apa? AI ni ada dua, satu Adobe Illustrator, lagi satu Artificial Intelligence. Korang tahu tak saya nak cerita yang mana satu? Adobe Illustrator ke ataupun Artificial Intelligence? Cuba komen sikit. Kalau korang tahu tajuk apa kita nak borak pasal hari ni, cuba komen sikit. Adobe. Mungkin Badrul Amin dia keliru kot. Kat tajuk tu kita ada tulis Artificial Intelligence. Hari ni saya nak bercerita sikit lah tentang Artificial Intelligence ni. So mungkin orang tak tahu, mungkin dia tak tahu perkataan apa ataupun terms Artificial Intelligence tu. Mungkin dia tahu robot ke ataupun macam Google Assistant kan. Itu Artificial Intelligence juga. Untuk Artificial Intelligence ni dia punya definisi saya ambil ni dari satu kertas penyelidikan yang bertajuk What is Artificial Intelligence yang ditulis oleh John McCarthy. Dia kata Artificial Intelligence ni adalah satu teknologi ataupun kejuruteraan dalam membuat mesin pintar. Dulu masa mula-mula dalam tahun 1950-an tu dia tak dipanggil lagi Artificial Intelligence. Masa tu dia panggil smart machine ataupun mesin pintar. Tapi dah makin lama dia dah keluarkan satu terma barulah ataupun terma khas untuk Artificial Intelligence ni. Sebelum kita mendalami Artificial Intelligence tu,
kita ketahui dulu dia punya sejarah. Bila artificial intelligence ni mula ditemui ataupun mula orang kata mula dikaji lah. Okey, untuk AI ni, saya panggil AI lah kalau nak panggil artificial intelligence tu macam panjang sangat. Okey, AI ni dia mula dikaji selepas Perang Dunia Kedua. Okey, lepas Perang Dunia Kedua tu kan banyak negara dia berlumba-lumba untuk jadi negara yang maju kan, sebab lepas perang tu dia nak dia nak lumba lah, nak lawan dengan negara lain tapi dia tak nak berperang. So dia lumba dengan cara dia buat research terhadap sains. So pada masa tu lepas Perang Dunia Kedua tu dia banyak saintis dia mula menyelidik ataupun mula mengkaji tentang mesin pintar. Okay. Seorang ahli matematik Inggeris nama dia Alan Turing. Yang ni mungkinlah dia tak ada rekod yang konkret. Dia mungkinlah salah satu orang yang pertama mengkaji AI ni, sebab pada tahun 1947 dia pernah menyampaikan satu syarahan berkaitan dengan AI. Okey, saya rasa tu pun dah cukup sejarah dia, sebab sejarah AI ni panjang sebenarnya. Sebab dia mula-mula pada tahun 1947 tu, lepas Perang Dunia Kedua sampailah sekarang. Okey, sekarang kita masuk dia punya jenis AI lah. Okey, korang tahu tak AI ni ada berapa banyak jenis? Kalau korang tahu, cuba komen sikit sebelum kita masuk kan. Mana tahu ada viewer yang pernah belajar ataupun pernah baca-baca ke artikel kan. Cuba komen sikit. Kalau viewer antara viewer yang ada tahu pasal AI ni, kalau nak tahu, AI ni dia terbagi kepada dua lah. Satu, weak AI ataupun narrow AI. Tapi researcher dia lebih fokus kepada ataupun dia lebih gunakan nama narrow bukanlah weak. Weak tu nampak macam lemah kan. Okey, Badrul Amin ada dua. Okey, betul, ada dua. Satu narrow AI ataupun weak AI, lagi satu strong AI ataupun general AI. Okey, apa beza dua AI ni? Untuk narrow AI ni, dia adalah satu AI ataupun orang kata macam robot lah, kalau orang sekarang panggil robot kan. Dia dibuat khas untuk melakukan sesuatu tugas yang khusus. Maksudnya contoh kita develop ataupun kita build satu AI ni untuk buat satu kerja yang sama je ataupun kerja yang khusus lah, senang cerita. Okay, untuk strong AI pula, strong AI ni dia punya definisi, dia mampu mengatasi manusia pada hampir semua tugasan kognitif. Okay, kita kena faham tugasan kognitif ni apa, sebab bukan semua tugasan dia sama kan. Okay, untuk tugasan kognitif ni dia adalah satu task ataupun tugasan yang memerlukan kita terima informasi, kita proses dan baru kita buat dia punya outcome lah ataupun output. So untuk strong AI ni dia perlu proses data yang dia terima, and then dia perlu proses dan dia perlu outputkan lah dia punya tindakan tu. So kiranya macam untuk manusia ni kan, kita buat apa-apa kita perlu fikir dulu kan baru kita buat. So manusia ni memang orang kata perform better lah kalau dalam buat tugasan-tugasan kognitif ni. Okay, itu tadi dia ada dua jenis AI. Okay, sekarang kita masuk kepada kegunaan AI. Okay, sekarang mungkin orang tak dia tak sedar ataupun dia tak nampak dekat persekitaran dia banyak yang gunakan AI sebenarnya. Okay, salah satu contoh AI yang meluas lah kalau kita gunakan sekarang adalah speech recognition. Okay, contoh kalau macam kita nak Google something kan, macam dekat handphone, kalau kita malas type kan, ada button microphone kan dekat keyboard tu. So kita tekan, bila kita cakap, dia akan detect ataupun dia akan recognize kita punya speech lah ataupun kita punya percakapan. So dari situ dia boleh memproses percakapan manusia ke dalam format bertulis. Maksudnya kita tak perlu type lah, kita just perlu cakap. Okey, macam Jarvis ke Encik Ash. Okey, ni mungkin
Baju admin dia cakap tentang yang tadi kod, yang strong AI. Okay, kalau untuk Jarvis tu macam dalam cerita Marvel lah, kalau siapa yang tak pernah dengar Jarvis tu saya rasa, bagi saya lah, kalau saya kategorikan dia sebagai narrow AI, sebab satu dia tak ada um, dia tak ada physical body, ataupun dia tak ada macam satu mesin khas untuk tunjukkan Jarvis tu. Jarvis kan dia just software kan. Tapi kita tak tahulah, mungkin masa depan nanti akan wujud satu AI yang macam kita tengok contoh Terminator kan. Terminator kan dia robot tapi dia berkeupayaan macam manusia. Maksudnya dia boleh buat tugas-tugasan yang manusia selalu buat. Okay, kita sambung kepada speech recognition tadi. Okay, banyak smartphone sekarang dia ada fungsi tu ataupun features speech recognition lah. So kita boleh mudah ataupun senang nak buat carian. Contoh, kalau speech recognition ni macam kalau iPhone, Apple dia ada Siri. Kalau Amazon dia ada Alexa. Kalau Google pula ada Google Assistant. Okay, Smart Danish macam Siri ke? Betul. Siri tu pun dia gunakan speech recognition untuk dia proses kita punya percakapan, dan dia akan translatekan dalam format bertulis lah. Okay, seterusnya Smart Compose by Gmail. Okay, kalau siapa yang pernah menulis email, kalau yang dia biasa guna Google Email kan biasa kalau kita nak type, contoh kalau kita tulis THA, dia dah terus keluarkan perkataan thank you tu. Tu salah satu features lah daripada Google bernama Smart Compose. Okay, Smart Compose ni dia dapat predict perkataan seterusnya ketika kita menulis email. Ataupun kalau macam kita nak reply email tu pun, kadang-kadang dia dah sediakan macam satu prediction lah, apa yang sesuai ataupun apa yang okey untuk kita reply dekat email tu. Okay, dia dapat memudahkan dan mempercepatkan proses menulis email. Yalah, sebab kalau kita nak cakap thank you kan, kita memang tulis thank you je. So dia dah tulis siap-siap untuk kita. So kita just tekan enter je. Ataupun kadang-kadang selalunya Smart Compose ni dia akan predict perkataan yang selalu kita gunalah. So mudah untuk kita menulis email. Okay, next pun kita ada untuk media sosial. So kalau macam zaman sekarang kan ramai yang pakai media sosial kan. Contoh macam Instagram, Facebook, Twitter kan. Apa lagi kalau media sosial? Line mungkin ada, tapi Line kalau dekat Malaysia mungkin kurang sikit lah. Okay, saya ambil salah satu contoh. Kalau untuk Instagram, kan kadang-kadang kalau kita tengok story kan dia ada iklan. So kadang-kadang iklan tu macam contoh kita pernah tengok iklan tu dekat tempat lain, ataupun kita pernah search dekat Google ke Shopee kan. Kadang-kadang dia keluar dekat Instagram. So macam kita pelik lah macam mana dia guna dia boleh tahu kita pernah cari buat tu cari produk tu ke ataupun iklan tu kan. So sebenarnya dia guna AI sebenarnya. Okay, untuk media sosial pun dia gunakan AI dan juga big data untuk tapis dia punya konten yang masuk ke dalam media sosial. Okay, saya baca komen sekejap Azmirul Hakim, hadir. Terima kasih Azmirul Hakim. Okay, boleh ke AI tu menaluki bumi? Okay, tu saya simpan soalan tu dekat penghujung live. Nanti kita akan kupas lah benda tu. Tapi okay, kita kupas sikit-sikit je lah. Okay, saya sambung dekat media sosial tadi. So media sosial dia akan gunakan big data dan AI untuk tapis dia punya konten dekat dia punya platform lah. So contoh kalau macam dekat konten tu ataupun status ataupun posting yang kita buat kan, kita gunakan perkataan-perkataan yang berunsur macam ofensif ataupun macam tak elok lah. So dia akan AI tu sendiri akan tapis dan dia akan hide ataupun dia akan buang kita punya posting tu lah. So media sosial pun dia gunakan AI untuk untuk prevent cyberbullying. So kalau dia macam ada detect dekat komen tu macam ada komen yang berunsur cyberbully, dia akan buang lah. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan. Okay, mestilah semua benda mesti ada kelebihan dan kekurangan kan. Okay,
salah satu kelebihan yang kita nampak ataupun kita dapat daripada AI ni adalah dia dapat mengurangkan kesilapan ataupun human error. So kalau macam kita kan manusia, memang kita takkan larilah daripada buat kesilapan. Okay, jadi AI ni kita gunakan dia untuk mengurangkan kesilapan tersebut. Salah satu contoh, kalau siapa yang pernah tengok cerita Iron Man kan ada satu apa orang kata villain tu, dia buat robot tu apa orang kata, yang robot banyak tu kan. So dia kata dia buat robot tu sebab dia tak nak manusia kawal robot tu. Sebab dia kata manusia ni banyak buat silap. So bila dia buat robot tu dia dah ada tugasan khas. So dia just ikut je apa yang dia dah diprogramkan. So kesilapan tu berkurang lah. Okay, seterusnya dia dapat membantu mengurangkan kerja-kerja yang berulang. So kalau macam apa, kerja-kerja yang berulang ni, kalau macam manusia dia akan cepat bosan, ataupun dia macam bila dia dah buat benda yang sama je, dia macam tak syok lah. So dia gantikan dengan AI. So AI yang akan buat kerja-kerja yang berulang, sebab kadang-kadang kerja yang berulang ni dia leceh. Saya takut AI mampu menaluki bumi. Okey. Okey, seterusnya kita akan balik ke kelemahan lah. Okey. Saya ada baca juga kelemahan AI ni, orang kata dia akan disalahgunakan. Okey, macam Encik Ismadin ni cakap lah, dia boleh menaluki bumi, tapi saya ada baca juga yang saintis kata kita tak perlu risau lagi pasal AI ni mampu kuasai bumi ke, ataupun AI mampu menghapuskan manusia kan. Sebab dia kata mungkin benda tu akan terjadi, tapi bukan dalam masa yang terdekat lah. So kita tak perlu risau. Okey, salah satu kelemahan AI ni juga, dia punya kos sangat tinggi. Okey, saya ada baca satu artikel ni untuk Apple. Macam sekarang saya cakap tadi, Apple ada AI Siri kan. Okey, untuk dia memperoleh ataupun dia membuat Siri tu, Apple terpaksa ataupun dia telah belanjakan sebanyak 200 juta US dollar. So sangat banyak lah untuk satu-satu AI dia nak develop. So kalau macam company-company kecil memang tak dapat lah nak develop tu. Okay, Badrul Amid, mantap info, terima kasih. InsyaAllah info ni dan ilmu ni dapat digunakan dengan baik lah. Okay, last kali dia punya kelemahan AI ni adalah risiko pengangguran. Okay, tapi saya tak cakap kepada semua AI lah. Dia apa orang kata, tak semua AI lah yang akan mengganggu ataupun memberi efek kepada pekerjaan kan. Okay, kenapa saya cakap dia memberi risiko pengangguran? Okay, kalau siapa yang tak tahu, baru-baru ni, tahun ni, GitHub. Okay, GitHub ni siapa tak pernah tahu, dia adalah satu platform untuk kalau macam programmer ataupun developer, dia akan gunakan GitHub ni untuk buat coding lah. Okay, GitHub ni dia telah keluarkan satu features terbaru ataupun nama dia GitHub Copilot. So Copilot ni dia dapat bantu programmer ataupun developer dalam menulis coding. So dalam macam coding yang panjang-panjang kan. So Copilot ni dia dapat bantu ataupun dapat permudahkan tugasan developer ni menulis coding. So katakan dalam satu-satu modul tu sebelum ni perlukan 2 orang ataupun 3 orang menulis coding. Tapi sekarang bila dah ada GitHub Copilot ni, mungkin dia dapat mengurangkan tenaga kerja kepada seorang sahaja. Itulah maksud saya bila AI ni dia memberi risiko kepada pengangguran. Okey, Azmirul Hakim, boleh beri pendapat tentang kebolehpasaran graduan yang ambil kos berkaitan dengan AI. Okey, soalan ini sangat bagus lah. Okey, pada pendapat saya, sekarang ni, zaman sekarang lah, sebab AI ni pun nak kata lama sangat pun tak juga, nak kata baru pun tak juga. So AI ni memang sangat memang tengah berkembang dengan pesat lah. Kiranya orang kata tengah skyrocketing lah. So siapa yang memang ambil kursus AI ataupun dia memang belajar tentang AI, so saya rasa dia punya peluang pekerjaan tu sangat tinggi. Sebab macam siapa yang pernah dengar kan nama
Tesla. So siapa yang tak tahu, Tesla ni dia mengeluarkan autonomous vehicle ataupun kenderaan yang boleh memandu secara sendirilah, tapi dia kena ada kehadiran manusia lah dalam kereta tu. So untuk nak develop autonomous vehicle tu bukan mudah. Dia perlu orang yang pakar lah. So bagi saya, kepada semua graduan yang belajar tentang AI ni, dia punya masa depan sangat cerah lah. Okay, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okay, kalau siapa-siapa yang ada yang tak faham ke ataupun ada fakta yang saya tak tahu, boleh komen kat bawah. Okay, sebelum kita tamatkan sesi live ni, saya nak minta tolong like, komen dan share. Okay, kalau mana ada komen-komen yang baik-baik tu share lah. Kalau komen yang tak baik tu tak apalah. Okay, untuk siapa-siapa yang berminat dengan produk-produk Amtis ataupun training yang kita sediakan, boleh tengok dekat kita punya social media Amtis Solution ataupun boleh pergi ke website kami. Link tu ada dekat bawah ni. Amtis.com.my. Okay, kalau nak call pun boleh, WhatsApp, kalau nak ke Instagram pun boleh. Okay, saya rasa itu sahaja. InsyaAllah saya minta untuk semua viewer jangan lupa turn on notification. Okay, untuk Jumaat ni pun ada insyaAllah kita punya live. So topik ni sangat menarik. Okay, kita korang perlu tunggulah untuk topik untuk hari Jumaat ni. Kita pun live setiap minggu, Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Okay, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.